Hai, Assalamualaikum semua. Jangan lupa ya untuk subscribe, like dan juga on notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum semua. Hari ni saya sangat berbesar hati. Saya nak sharekan bagaimana kita nak gunakan aplikasi Telegram untuk memantau job sheet. Tambahan lagi, contoh job sheet tu kita gunakan software lah kan. Maksud saya software. Kalau nak guna macam lukisan ke apa ke, kalau gunakan kamera, kita boleh je nak suruh student tu on kamera sekaligus dia menggunakan Telegram. Tapi saya lebih kepada nak sharekan bagaimana kita gunakan Telegram untuk memantau job sheet yang terutamanya adalah untuk apa kita panggil untuk software, penggunaan software. Okey, kita mula ya. Okey, yang pertama sekali kita kena pastikan yang kita download aplikasi Telegram desktop. Sebab saya tak tahulah, tapi sepasti saya lah Telegram ni dia ada beberapa lah. Dia sama macam WhatsApp. Dia juga boleh digunakan dalam bentuk web. Okey, tapi saya cuba gunakan Telegram web. Setakat hari ini tidak boleh menggunakan Telegram web. So kita gunakan aplikasi Telegram desktop. So kita kena download dululah. Kita kena make sure dekat desktop kita ada Telegram. Saya tunjukkan bagaimana kita nak download ya. Okey, pergi pada desktop kita, website web browser kita, typekan Telegram. So dalam Telegram ni dia akan keluar macam ni. So pilihkan Telegram desktop, download. Saya tak download lah sebab saya dah ada. So just klik je download, nanti dia akan keluar paparan untuk Telegram dan kita sign in menggunakan nombor phone kita lah. Okey, ini paparan Telegram saya. Macam contoh, saya dah ada satu group dekat sini. Tetapi kalau nak create group, dia kalau nak buat voice chat ni, nak buat share screen ni, kita perlu create group dulu tau. Okey, so boleh buat, kita tekan dekat sini, kemudian new group. Okey, namakanlah group tersebut. Contohlah saya namakan sebagai programming 2A. So next. Okey, bolehlah tambahkan siapa yang kita rasa kita nak tambah. Saya tambahkan create. Cuba tambahkan seorang je dulu pun boleh. Lepas tu kita boleh share link. So bagaimana kita nak share link? Okey, kita boleh je tekan sini. Alright, kemudian kita ada di sini manage group. Okey, kemudian kita boleh invite links. Okay, kita copy je link ataupun share link. Kita copy link, boleh paste dekat WhatsApp ataupun mana-mana lah. Just copy link, nanti kita boleh paste je link tersebut dan suruh je user ataupun bukan user lah, suruh je student kita masuk. Kita bagi je link, tak perlu dah kita add dia orang. Okay, so itu antara yang kita boleh buat dekat ni lah. Okay, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita kena ada voice chat. Okey, satu lagi, kadang-kadang kita dah ada desktop Telegram tetapi kita tak ada yang update version. Okey, so pergi dekat sini, 3 titik tu, pergi dekat setting. Okey, kemudian boleh pergi kepada advance. Bawah sekali dia ada check for updates. So tekan dekat situ check for updates, dia akan update dan dia akan keluar voice chat. Apa yang saya maksudkan dengan voice chat adalah dekat atas ni ada tanda macam ni. Ini adalah voice chat ya. Ini adalah voice chat. So saya createkan satu voice chat. Okey, saya katakan saya gunakan personal account saya. Dia akan keluar macam ni lah. Okey, dia akan keluar macam ni. Alright. Kemudian kita besarkan. Okey. Kemudian dekat sini, katalah dalam tu memang ramai student kan. Dekat sini kita boleh je invite dia. Contoh macam saya buat satu kelas, saya bahagikan kepada 5 group. So saya cuma nak access untuk group yang pertama je. So tidak semestinya semua masuk. Kita bagilah arahan. Pelajar sekian-sekian, nama sekian-sekian masuk dalam kita punya masuk dalam kita punya invite link ni.
invite voice chat ni. Voice chat, dekat voice chat. So diorang masuklah, kita boleh pantau je siapa yang masuk. Okey, so saya just on je dulu dekat sini. Sekejap ya, saya masukkan seorang pelajar. Okey, so pelajar saya bernama Alisha. Okey, so Alisha dah masuk. Nampak tak? Alisha dah masuk, dia listening. Untuk pertamanya dia akan keluar listening lah dekat situ. Okay, so dekat sini, okay, macam mana kita nak share screen? Satu, kita boleh on je video. Okay, yang cara seterusnya, kita boleh tekan 3 titik dekat atas ni. Tekan 3 titik, pergi kepada share screen. Okay, untuk pengetahuan juga, kita boleh record. Cuma sekarang ni record dia adalah dalam bentuk audio. Jadi sesuai untuk kita pantau je sebenarnya. Kalau kita nak suruh student tengok semula, nak buat kelas, memang saya rasa tak sesuai lagi lah. Hanya untuk pemantauan job sheet sahaja. Pemantauan untuk buat sesuatu berbentuk software. Okey, kemudian kita share screen. Okey, share screen kat sini ada banyak sangat yang boleh kita sharekan. Okey, kita boleh sharekan macam-macam dekat sini. Okey, so siapa yang nak buat, saya nak sharekan saya punya multisim. Saya gunakan job sheet saya, software nama dia multisim. So dekat sini saya boleh buka ni multisim saya ni, assignment multisim. So saya open, tekan situ. Kita boleh je share screen, tapi seeloknya tak payahlah share screen kan. So kita tekan apa yang kita nak. Tapi dengan syarat kita kena open dululah. Open dulu Word ke, software tersebut ke. Okay, kemudian kita tekan share screen. Kalau kita nak tunjukkan audio, bersama-sama dengan audio, so kita tekankan share sistem audio lah. Untuk yang ni saya tak sharekan, saya just share screen. So tekan share screen. Alright, so dalam ni kita boleh tengok ini adalah paparan untuk Telegram ni. Okay, so dalam ni ada seorang pelajar, nama dia Alisha. Boleh juga invite beberapa orang pelajar lagi. Kalau nak letakkan setakat ni yang kami cuba buat, memang boleh beramai-ramai share screen, bukan seorang je. So kita boleh pantau, katalah ada 10 orang, 10 sekali share screen. Boleh, tak ada masalah. Tapi atas kita lah, adakah kita mampu untuk pantau 10? Kalau saya tak mampu lah. So saya pecahkan kepada grup-grup lah. Okay, saya pecahkan kepada beberapa grup untuk pemantauan yang ini. So ini adalah share screen saya. Okay, so saya tunjukkan di sini share screen yang ini untuk ini yang saya share. Okay, dan sekejap lagi saya tunjukkan yang pelajar-pelajar saya share pula ya. Okey, kalau satu lagi, sebelum saya lupa, dekat sini boleh setting kalau kadang-kadang mikrofon kita tak berfungsi, so kita boleh tekan 3 titik ni. Okey. Setting. Kat sini boleh pilih mikrofon ataupun speaker yang mana yang kita perlukan. Okey. Okey, ini adalah paparan. Kita boleh tengok semua skrin pelajar. Macam yang ini, contoh dia saya ada 1, 2, 3, 4 orang pelajar. 4 orang pelajar, di mana pelajar tersebut semua sekali share skrin dia pada masa yang sama. Cara diorang nak share skrin sama macam saya ajar tadilah. So tuan-puan bolehlah sharekan YouTube ni pada mereka, untuk mereka tengok ataupun mereka tahu macam mana nak download Telegram dan nak gunakan aplikasi share screen dekat Telegram. Okey, so ada 4 orang pelajar, 1, 2, 3, 4 dan 1 adalah skrin saya lah, sebab saya pun sharekan screen juga dekat sini. Dekat sini dia tunjuk saya open kamera, kemudian saya sharekan screen. Okey, kemudian Amirul Fikri pun tengah share screen, dan 2 lagi pelajar, 3 lagi pelajar pun tengah share screen. Dia tunjuk dekat sini. Okay, kalau ada yang buka kamera, dia akan keluar kamera kat sebelah ni lah. So diorang semua pun tengah mute sekarang ni. Okay, so sekarang ni ini adalah skrin untuk tengok secara live apa yang pelajar tengah buat. Okay, kemudian kita juga boleh, jika kita rasa macam kita nak fokus pada seorang pelajar sahaja,
Okay. So kita nak fokus pada seorang pelajar sahaja. So saya tekanlah nama pelajar tersebut. Contohnya saya tekan kepada siapa. Yang ini saya rasa tak, saya lupa lah ni. Tapi maksudnya saya tekan pada seorang pelajar. Saya just klik je kat tepi ni, and then dia akan paparkan seorang sahaja. Kalau kita nak balik pada paparan asal, double klik di tengah-tengah, ataupun kita boleh tekan back. Kita boleh tekan back, so dia akan paparkan ke semua sekali semula lah. Okey, dan ini pula contoh dari luar skrin laptop. Saya ambilkan daripada luar skrin laptop ni lah saja, nak tunjuk pada tuan puan semualah. Okey, bagaimana kita dapatkan kita dapat gambaran daripada skrin laptop kita. Okey, kemudian contoh salah seorang pelajar ni, biasalah tak semua yang mempunyai internet yang stabil, ataupun adalah masalah tak boleh nak tu, tak boleh nak ni, biasalah tu kan. Okey, so apa yang kita buat, kita boleh minta pelajar tersebut buka Telegram pada telefon. Minta dia buka Telegram pada telefon, dan kamera pada telefon halakan kepada laptop tersebut. So kita boleh tengok jugalah. Ya, betul, dia tak jelas sikit lah. Dia tidak jelas, tetapi kita masih lagi boleh memantau pelajar tersebut pada masa tersebut. So kita ada inisiatif lain untuk memantau. Kalau dah tak boleh juga, kita cubalah pula cara yang lain kan. So cuba sedaya upaya yang mungkin. Okey, yang ini pula adalah paparan apabila kita menggunakan telefon. Okey, saya dah save hari tu. So ini merupakan video, nampak. So saya boleh tukar daripada seorang kepada seorang pelajar tersebut, dan paparan akan ada dekat sini. Yang ini saya menggunakan telefon ya. Saya menggunakan daripada telefon, dan pergerakan pada skrin adalah mengikut live apa yang pelajar tengah lakukan. Itu yang seronok tu. Okey. Dan itu adalah paparan menggunakan telefon. Okey, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih semua, dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.